Mulai Julai ini, vaksin COVID-19 yang ditawarkan di hanya 8 poliklinik berbanding 23 poliklinik sekarang ini. Kementerian Kesihatan menyatakan ini kerana permintaan bagi suntikan vaksin COVID-19 sudah mantap selaras dengan peralihan ke fasa endemik. Semua 8 poliklinik itu akan menawarkan vaksin bivalent Pfizer-BioNTech Community untuk mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, hanya 5 poliklinik menawarkan suntikan Pfizer. Dalam pada itu, 3 poliklinik lain akan menawarkan suntikan Moderna untuk kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 4 tahun. Orang ramai tidak perlu mendapatkan slot janji temu dan boleh datang terus ke setiap 8 poliklinik itu untuk mendapatkan vaksinasi. Suntikan vaksin COVID-19 akan tetap ditawarkan di 9 pusat ujian dan vaksinasi bersama JTVC dan klinik-klinik doktor keluarga yang mengambil bahagian. Operasi mencari di tapak binaan Tanjung Pagar yang runtuh dan membunuh seorang pekerja warga India semalam sudah dihentikan. Mayat pekerja itu ditemui semalam malam setelah hampir 8 jam dia dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa, tiada pekerja lain terkorban atau cedera. We did a thorough search over the night and combed through the collapsed structure with the assistance of heavy machineries from the construction site. We have ascertained that there is no other persons trapped beneath the debris. Runtuhan bangunan itu seperti batang besi dan konkrit sedang dibersihkan oleh para pekerja di tempat kejadian. Kenderaan kecemasan yang diletakkan di sini sepanjang malam juga sudah beredar. Buat masa ini, Burnham Street masih ditutup dan para pemandu harus membuat satu pusingan melalui Keppel Road. Pegawai polis trafik sudah dikerahkan ke tempat berkenaan untuk membantu para pemandu. Sementara itu, Pusat Pekerja Hijrahan MWC menyatakan ia akan menghulurkan bantuan kewangan kepada keluarga pekerja warga India yang terkorban itu. Ini bertujuan membantu keluarga pekerja berkenaan sementara menunggu wang pampasan yang boleh mencapai $225,000. Mangsa berusia 20 tahun itu meninggalkan ibu bapa dan adik lelakinya di India. We've really reached out to the employer of the deceased worker to offer assistance in the form of some form of extra payment paid through our Migrant Workers Assistance Fund. We are also offering mental health related support through our partners to the other workers that were at the scene. Dalam pada itu, Gerakan Buruh NTUC menggesa agar siasatan pihak berkuasa meliputi semua aspek kerana insiden sedemikian boleh menyebabkan ramai terkorban. Ekspor utama Singapura merosot buat bulan ke-8 berturut-turut pada Mei, ekoran penguncupan besar dalam ekspor elektronik. Ekspor domestik bukan minyak Nodex turun 14.7% pada Mei berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan ini juga menyusuli kemerosotan 9.8% pada April. Ekspor elektronik paling banyak merosot pada bulan Mei, jatuh 27.2% berbanding tempoh yang sama setahun lalu. Penguncupan itu lebih besar berbanding kemerosotan yang dialami pada April. Ekspor bukan elektronik juga turun, didahului oleh segmen petrokimia dan farmaseutikal. Secara keseluruhannya, ekspor ke 10 pasaran utama Singapura merosot, terutamanya Hong Kong, Malaysia dan Taiwan. The external demand remains lackluster across many of Singapore's major trading partners. The second is that I think the price effects are not favorable at this stage because of high base effects last year and prices have come off, so dampening the overall value of exports being traded. Singapura sebelum ini mengurangkan ramalan perdagangannya bagi tahun ini, menyusuli prestasi kurang baik daripada jangkaan pada suku pertama tahun ini. Pakar-pakar ekonomi juga meramalkan prestasi lemah dalam ekspor Singapura akan berterusan dalam masa terdekat. China's reopening seems to be failing to provide a substantial boost to Singapore's exports. And globally, there are still some headwinds, given that monetary policy tightening still continues in some of the major markets like EU, and the Fed may not have delivered its last hike yet based on the meeting this week. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, Singapura tidak mahu memilih pihak dalam pertikaian antara Amerika Syarikat dengan China.
Singapura juga tidak mahu garis pemisah diwujudkan di Asia Tenggara. Bercakap dalam satu dialog ehwal luar semasa lawatannya ke Amerika Syarikat, Dr. Balakrishnan berkata ada ruang bagi sistem berbilang hala berteraskan peraturan yang dikemaskini dan huraian aman kepada pertikaian secara damai, sama ada ia pertikaian kontrak mahupun ketenteraan. What we want is overlapping circles of friends. We want to give both the United States and China and Europe and other emerging poles real stakes in the peace, prosperity and development of Southeast Asia. And by giving everyone an incentive to create peace and development in Southeast Asia, we also hope that a stable balance of power will emerge. Berhubung ketegangan di Selat Taiwan pula, Dr. Balakrishnan menyifatkannya sebagai boleh meletus pada bila-bila masa. Dan beliau berkata Singapura khawatir tentang risiko berlakunya konfrontasi di Selat Taiwan, namun menegaskan bahawa ia bukan sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Let me just state for the record, we have our One China policy. We are opposed to Taiwanese independence, and we are also opposed to any unilateral attempts to change the status quo. Or the other way of putting it is that we hope there will be peaceful resolution of the differences. How that will happen or when that will happen, we don't know. But peace is the paramount objective. Semasa kunjungannya ke Washington DC itu, Dr. Balakrishnan mengadakan pertemuan dengan para anggota Kongres Amerika. Beliau mengalu-alukan sokongan mereka dalam mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara serta komitmen Amerika untuk meningkatkan kehadiran mereka di Asia Tenggara. Dr. Balakrishnan juga menyertai perbincangan tentang bagaimana Singapura dan Amerika boleh bekerjasama dalam bidang pencegahan dan daya tahan siber serta peralihan tenaga di rantau ini. Beliau kemudian mengadakan perbualan telefon dengan Timbalan Setiausaha Negara Amerika, Wendy Sherman. Mereka mengesahkan lagi usaha kedua-dua negara dalam bidang iklim, keselamatan siber dan kerjasama serantau.